Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para jemaah? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi bersama-sama dalam keadaan sihat wal afiat. Insya-Allah berterusan insya-Allah, amin ya rabbal alamin, kesihatan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah, tadi kita baca selawat syifa, selawat untuk insya-Allah diberikan kita kesihatan. Mudah-mudahan dengan berkat selawat, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kita kesihatan, kekuatan insya-Allah. Ini hari ini kita dengar berita pula, ya Allah, terperanjat sampai 1000 lebih. Tapi ni Covid. Jadi itulah, ada orang dah lemah semangat. Ada yang terperanjat, tapi tetap kita bersyukur pada Allah. Ada orang dah 1000 lebih ni bersyukur. Bersyukur apa pasal? Pasal kita dalam kesihatan. Alhamdulillah, kita dalam kesihatan, dapat melihat, dapat mendengar, dapat lagi bergerak. Kita alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah para penonton, para jemaah sekalian, khususnya jemaah Masjid Darul Makmur, dan sentiasa kita berada pada sembahyang ini sewaktu hari Isnin selepas sembahyang maghrib bersama-sama. Insya-Allah kita ada kuliah ni. Jadi kita teruskan pengajian kita, dan para jemaah, kita ambil berkat sikitlah dengan membaca surah Al-Fatihah, ibu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Insya-Allah dijauhkan kita daripada segala bencana, musibah, penyakit berjangkit dan sebagainya. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik para penonton, para jemaah sekalian yang saya kasihi, alhamdulillah kita ni dah penghujung Syaban, dah tak lama lagi dah nak masuk bulan Ramadan ni. Saya rasalah dalam pengalaman hidup ni pertama kalilah Ramadan tak ada masjid. Kita ni tak tahulah, kita hanya berserah pada Allah Ta'ala. Mungkin banyaklah, kalau kita lihat ni benda penyakit ni ada banyak kebaikannya juga, dan banyak juga ada punya tak baik dah lah. Cuma kita hanya berserah pada Allah Subhanahu wa taala, macam kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam dalam surah Al-Kahfi. Mungkin para penonton, para jemaah tahu kisahnya, di mana Nabi Musa nak belajar dengan Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir buat syarat, jangan banyak tanya, jangan soal. Rupa-rupanya banyak perkara-perkara yang mana dia tak tahu, rupanya sebabnya begini. Macam sekarang ni lah, kita pun tak tahu, hanya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah para penonton sekalian, kita dah nak masuk bulan Ramadan. Seringkali ni kita mungkin kemungkinan besar lah kita, wallahu alam, tapi kemungkinan besar nampaknya tarawih kita, berjamaah kita bulan Ramadan ni di rumah saja. Cuma kita imbas kembali tahun lepas. Kalau bulan Ramadan, para penonton sekalian, kalau bulan Ramadan, seringkali hari pertama tu Ramadan, seringkali kalau lepas sembahyang berjamaah, apa yang sering kita dengar di masjid-masjid? Kita akan dengar apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rata-rata keseluruhan masjid asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kita baca syahadah dan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang menarik itu, kita tambah lagi nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala syurga, nas'alukal jannah, dan kita wa na'udzubika minan nar, minta pada Allah dijauhkan daripada api neraka. Ini sering dibaca. Dulu saya ingat waktu tahun 90-an gitu, jarang dengar di masjid-masjid bacaan ni. Tapi setelah ada 2-3 masjid start seluruhnya. Soalan ni para penonton sekalian, kenapa kalau bulan Ramadan masjid-masjid dah, saya rasa dah kebanyakan, mungkin semua dah
Masjid akan lepas sembahyang berjamaah akan baca zikir ni, atau disebut juga sebagai zikir, syahadah dan doa. Sebabnya para penonton sekalian, ini pun nanti kalau di rumah, nanti kalau tarawih ke sembahyang berjamaah, kita baca ni lah. Pasal apa? Kenapa dibaca pada bulan Ramadan? Yalah, memang boleh baca selain Ramadan, tapi lebih sikit Ramadan ni pasal dibukakan segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka. Jadi kerana kelebihan Ramadan ni, kita minta pada Allah dengan berkat syahr mubarak, Ramadan ni bulan yang penuh barakah. Kita minta pada Allah, ya Allah, kita minta ampun ya Allah, berikanlah kami syurga dan jauhkan daripada kita api neraka ni. Ini pertama. Sebab apa Ramadan? Sebab dibukakan segala pintu-pintu syurga. Kedua, ada hadis. Masya Allah, rupa-rupanya ada hadis berkenaan kelebihan minta pada Allah syurga. Iaitu hadis sahih, riwayat Imam Tirmizi tak silap saya, dan ramai ulama kata sahih, iaitu man sa'alallahal jannah, siapa yang minta pada Allah Ta'ala syurga salah samarat, 3 kali. Minta pada Allah Ta'ala syurga, ya Allah kurniakanlah kami syurga, 3 kali kita minta. Maka yang herannya hadis itu menyebut syurga akan minta pada Allah Ta'ala, minta syurga pun minta juga pada Allah Ta'ala, ya Allah adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah dia ke dalam syurga. Dan kalau minta pada Allah jauhkan daripada neraka 3 kali, neraka pun minta pada Allah, ya Allah jauhkanlah orang ini daripada neraka. Ini hadis sahih. Dan satu perkara yang cukup menarik, makna seolah-olah kita ni minta pada Allah, ada makhluk lain juga mendengar. Siapa dia? Syurga pun dengar. Persoalan ni macam mana syurga boleh tahu yang kita minta pada Allah masuk syurga? Mungkin persoalan macam syurga boleh tahu, macam mana neraka boleh tahu? Kita kan baca senyap-senyap. Kalau kat rumah-rumah mungkin senyap, kalau masjid mungkinlah ada speaker dan sebagainya. Tapi macam mana syurga boleh tahu? Kita pula baca ramai-ramai berjamaah. Jadi mungkin teknologi macam sekarang lah, kita WhatsApp, kita pakai handphone, kita hantar zoom sampai ke Amerika, sampai ke Jepun, sekejap aja WhatsApp. Jadi mungkin teknologi yang mereka ada ni, ataupun syurga ada, neraka ada, kita pun tak tahu, terus dapat dia punya message. Jadi syurga pun minta, ya Allah ni jemaah masjid Darul Makmur, jemaah masjid-masjid ni yang lain-lain, masukkanlah mereka ke dalam syurga. Masya Allah. Jadi ini para jemaah sekalian, nanti kalau bulan Ramadan, mudah-mudahan dipanjangkan usia kita, insya-Allah dimurahkan rezeki kita, diberikan kita kesihatan, dapat bertemu Ramadan yang akan datang, bertemu malam Lailatul Qadar sekali lagi, insya-Allah. Jadi kalau bertarawih ke berjamaah di rumah, bacalah ni, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kemudian baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Satu lagi para jemaah, selalunya lepas tarawih ni, ini pun kita dah tak dengar, mungkin kita tak dengar lagi lah masjid-masjid lepas tarawih ni, kadang-kadang ada masjid-masjid dia baca apa? Astaghfirullah, ataupun antara tarawih ni berehat kan, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya. Kita minta ampun ya Allah, berikanlah Tuhan Rabbal baraya, Tuhan sekalian makhluk, Astaghfirullah minal khataya, daripada segala kesalahan. Jadi kalau mungkin bapak-bapak kita di rumah, waktu sembahyang tarawih ni, antara berehat antara 4 rakaat, boleh kita baca, sebab ini sebagai minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa. Dan banyak kelebihan. Ada hadis menyebut, man lazimal istighfar, siapa yang sentiasa memperbanyakkan astaghfirullah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan berikan dia jalan keluar daripada kesempitan. Wa min kulli hammin faraja, daripada segala kerunsingan. Macam sekarang ni runsing, bingung orang. Banyak orang dah telefon dekat bahagian mental health ke apa, minta tekanan sekarang ni. Jadi Allah Ta'ala dengan banyakkan astaghfirullah, diberikan kita jalan keluar daripada kerisauan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Banyakkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, duduk, bangun, naik kereta, turun kereta, banyakkan baca, berkat kelebihan luar biasa para jemaah. Astaghfirullah. Kemudian ada juga lepas tarawih ni, atau ketika tarawih tu, berehat 4 rakaat rehat, ya, ada juga yang baca, ni pun bagus dibaca ni,
Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, wahai Tuhan yang maha memberi taubat kepada hamba-hambanya, berilah kami keampunan, taubat, terimalah taubat kami. Warhamna, berikanlah, rahmatilah, kasihanilah kami. Wanzur, warhamna wanzur ilaina. Ini satu soalan. Wanzur ilaina, lihatlah kami ya Allah. Kenapa pula lihat kami? Tidakkah Tuhan melihat hamba-hambanya? Tetapi dimaksudkan sini wanzur ilaina ni, lihatlah kami dengan penglihatan rahmat dan kasih sayang. Sebab ada hadis yang menyebut mana kalau Allah Ta'ala tidak lagi suka kepada hambanya, maka tidak akan dilihatnya lagi hambanya itu. Makna kalau Tuhan tidak melihat, maknanya tak ambil kisah lagi, azab lah maknanya. Jadi maksudnya wanzur ilaina, lihatlah kami ya Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Ini yang kita minta. Ya Tawwab tub alaina. Ini bagus ni antara zikir-zikir bulan Ramadan. Bulan Ramadan pula bulan-bulan yang mana nafsu kita dapat kita kawal, kita tekan, nafsu makan, macam-macam nafsu kita. Jadi para ulama mengatakan nafsu apabila dapat dikawal, dapat ditekan, dapat dilemahkan, hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan mengeluarkan cahaya, hati kita menjadi bersih. Apabila hati bersih, lembut, bercahaya, mudah kita untuk menangis lillahi ta'ala, mudah untuk kita beramal. Sebab itu bulan Ramadan ni mudah. Berapa ramai orang yang susah nak menangis selain Ramadan, tapi herannya bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan dia boleh menangis. Herannya bagaimana bulan-bulan lain susah nak buka Quran, susah nak sembahyang tahajud. Herannya bulan Ramadan dia boleh buka Quran, dia boleh sembahyang tahajud. Sebab barakah dia, sebab kita puasa, kita kawal nafsu kita dan hati kita menjadi bersih dan mulia. Baik, insya-Allah kita sambung ni berkenaan tajuk kita pahala, bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Ini pun ada kena-mengena dengan bulan Ramadan. Sebelum ni kita dah bicarakan berkenaan bagaimana nak gandakan pahala puasa bulan Ramadan, macam mana nak kita gunakan sebaik-baiknya pada malam Lailatul Qadar. Jadi satu lagi kelebihan bulan Ramadan ni, iaitu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih digalakkan kalau boleh 20 rakaat. Tapi lah bagi siapa yang tak mampu 8 rakaat. Cuma para jemaah sekalian, sembahyang tarawih ni memanglah siapa nak 8 rakaat terpulang, tapi sebaik-baiknya kalau dapat 20 rakaat lagi bagus. Pasal apa? Ini amalan para sahabat Nabi SAW pada ini ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau sendiri menggalakkan tarawih itu 20 rakaat. Pasal banyaklah ceritanya, sebab-sebabnya. Cuma para penonton sekalian, ada hadis secara umum makna salatul laili mathna. Sembahyang malam ni kita nak buat seberapa banyak boleh, makna nak buat, tapi yang penting 2 rakaat. Sebab itu pada zaman Imam Malik radhiyallahu anhu, guru Imam Syafi'i, ini di Madinah dulu, mereka sembahyang tarawih bukan 20 rakaat, 36 rakaat. 36. Pasal apa? Di Madinah mereka melihatkan orang-orang di Mekah ini ketika tarawih ni, menurut riwayat lah, ketika sembahyang tarawih mereka boleh berehat, boleh sempat tawaf lagi. Ketika tarawih sempat tawaf. Jadi ulama-ulama di Madinah daripada tarawih ni zaman Sayyidina Umar 20, dia naikkan jadi 36 rakaat. Pasal apa? Nak menandingi orang-orang di Mekah tadi. Bertarawih ada sempat lagi nak tawaf. Jadi sebab apa ni saya tekankan, kalau boleh kita bulan Ramadan ni bulan yang apabila hati kita jadi lembut, hati kita lebih khusyuk, lebih fokus, lebih bersih ni, kita perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan sembahyang sunat. Ini perbincangan kita pahala hidup 7,000 tahun. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, kita akan baca nanti, kita akan melihat orang yang banyak bersujud, banyak melakukan ibadah-ibadah sunat, terutama sembahyang sunat ni, insya-Allah bukan sahaja seolah-olah hidupnya dengan ibadahnya seperti ratusan atau ribuan tahun, malahan lebih daripada itu. Sebab orang yang banyak amalkan sembahyang sunat ini
akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu perkara yang cukup luar biasa. Inilah kadang-kadang kita lihat pahala 7,000 tahun ni yang buku kita bincangkan. Ini masya-Allah hebatlah, makna hidup dia mungkin 70-80 tahun tapi ibadahnya tercatat seperti ribuan tahun. Masya-Allah. Tapi kita nak lebih daripada itu. Tak apa, kita minta. Macam tadi kita minta, ya Allah syurga, kita minta lagi, ya Allah syurga Jannatul Firdausil A'la bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dan kita kena usahalah. Jadi insya-Allah saya akan bacakan di sini muka surat 71 para penonton sekalian. Ini bukan saja ribuan tahun pahala insya-Allah, malahan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam syurga. Saya bacakan di sini muka surat 71. Perhatikan sebuah hadis lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila Rabi'ah bin Ka'b radhiyallahu anhu bertanya, "As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, saya minta. Ini sahabat-sahabat amat cinta kepada Rasulullah. Mereka susah nak berpisah, mereka takut kalau Rasulullah wafat mereka tak dapat berjumpa lagi nanti, takut, bimbang. Ada sampai menangis di kalangan sahabat, bimbang nanti kalau Nabi dah wafat tak boleh bertemu Nabi lagi. Jadi ada sahabat ni, Rabi'ah bin Ka'b, dia kata, "Wahai Rasulullah, saya minta satu perkara ni untuk dapat bersama kamu ya Rasulullah dalam syurga. Dalam syurga bersama kamu ya Rasulullah." Jadi Nabi menyebut, "Awa ghaira zalik?" Adakah lain daripada itu? Pertanyaan lain lagi. Subhanallah, sahabat tu kata apa? Huwazak, itu saja. Kalau kita lah bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita ni, kalau kita, ya Rasulullah saya nak bersama dengan Rasulullah. Kalau Nabi tanya apa lagi, mungkin banyak lagi kita minta, itulah inilah apa macam. Tapi sahabat ni dia pandang satu saja, itu pun dah satu kemuliaan, bersama Rasulullah dalam syurga. Dia tak minta lain lagi. Jadi perhatikan hadis ni, hadis sahih ni, riwayat Imam Muslim. Nabi kata, "Fa'a'inni." Bayangkan ni seorang Nabi yang bersama kita ni sampaikan hadis ni, "Fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud." Ya Allah, hadis ni siapa-siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastinya akan menitiskan air mata. Kerana ini hadis ni, fa'inni ala nafsika, makna bantulah aku ini melalui diri kamu dengan memperbanyakkan sujud, kepada Allah Ta'ala, iaitu memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat. Jadi antara hadis ini di antara hadis yang mana amat menggembirakan sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga kan ada di kalangan orang-orang salih ni, Masya Allah, saya agak terperanjat apabila melihat kan ada di kalangan orang-orang salih yang mereka ibadah sembahyang sunatnya, ibadah sembahyang sunat bukan 50 rakaat sampai 300 rakaat. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anak murid Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh anaknya sendiri, dia kata, "Bapa saya ni kalau sembahyang sunat satu hari, mana siangnya malamnya, 300 rakaat." Kemudian dia tanya, "Tapi kalau sakit bapa kamu macam mana?" "Kalau sakit 150 rakaat." Jadi begitu juga ramai kalau kita baca. Saya ada baca satu buku namanya Iqamatul Hujjah, bagus buku dia. Ini buku ni bahasa Arab, ditulis untuk menerangkan ramai orang-orang soleh, ulama-ulama kita, ulama terdahulu kita, mereka banyakkan ibadah sunat, sembahyang sunat. Untuk apa? Antara sebabnya untuk, macam tadilah hadis, untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Bantulah saya melalui diri kamu dengan memperbanyakkan sujud, banyakkan sembahyang-sembahyang sunat. Para penonton, para jemaah sekalian rahimakumullah, ini maknanya kalau kita dah dapat bersama dengan Rasulullah dalam syurga alaihi salatu wassalam, bukan saja 7,000 tahun ni, buku ni bukan saja 7,000 tahun, malahan lebih, mungkin 7 juta tahun orang yang banyak melakukan sembahyang-sembahyang sunat ini akan, Rasulullah ada jamin insya-Allah bersama baginda dalam syurga. Jadi bulan Ramadan yang akan bakal tiba bersama kita, insya-Allah, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, kita dapat bersama. Jadi perbanyaklah sunat ni kalau boleh, macam
Sebelum sembahyang subuh tu 2 rakaat, sembahyang subuh, sunat subuh. Sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat boleh. 2 rakaat. Lepas sembahyang zuhur 2 rakaat. Kemudian sebelum asar, maghrib, isyak, kemudian ada, kita tahu ada sembahyang sunat lain, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahajud, tarawih lagi. Jadi kalau siapa-siapa yang agak tarawih 20 rakaat tu agak susah di rumah, cuba sembahyang tarawih, sembahyang duduk pun tak apa. Sembahyang sunat ni dia boleh dilakukan duduk. Kalau sembahyang wajib kena berdiri, melainkan kalau uzur boleh duduk. Tapi sembahyang sunat boleh sembahyang duduk. Jadi kalau kita rasa 8 rakaat, 10 rakaat rasa penat sembahyang tarawih itu, kita boleh sembahyang duduk. Sembahyang sunat boleh sembahyang duduk, tapi lagi bagus sembahyang berdiri lah. Begitu juga tahajud. Kita cuba memang nak kejarkan sampai 300 rakaat macam Ali Zainal Abidin, anak kepada Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia Ali Zainal Abidin ni, Masya Allah, satu-satunya anak Sayyidina Husain yang terselamat dalam pertempuran di Karbala. Dia punya ibadah, dia dah tak nak masuk campur politik. Menurut riwayat, ibadahnya sampai 500 rakaat satu hari. 500. Masya Allah, kita ni tapi kita jangan pula cakap aku tak boleh lah, mustahil. Jangan. Kita cuba. Mungkin Ramadan ni kita try 50 rakaat. Tarawih 20 rakaat, sembahyang sunat, sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang qabliyah, ba'diyah, sembahyang macam-macam kita try dapatkan 30 rakaat ke 50 rakaat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bantu kita. Yang paling penting kita ni, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat sembahyang sunat ni dapat bersama dengan baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini satu berkenaan bulan Ramadan, perbanyakkanlah sembahyang sunat. Dan satu lagi para penonton sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, khususnya jemaah Masjid Darul Makmur sentiasa yang selalu kita berjumpa, tapi itulah kita secara online saja. Satu lagi para penonton sekalian, ini zikir. Ini zikir ni kalau boleh kita baca pagi-pagi selepas subuh ataupun waktu duha. Ini zikir ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada isterinya Juwairiyah radhiyallahu anha. Ini supaya kita pun cuba amalkan. Ini kelebihan yang luar biasa sekali para jemaah. Luar biasa. Pasal apa? Dia ibarat macam bilion punya berzikir. Maknanya bukan saja jutaan, maknanya lebih daripada jutaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir dia apa para penonton sekalian? Sebelum saya nak terangkan dia punya kisahnya, zikir ni mungkin ramai yang dah hafal ni. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji bagi Allah, adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk. Makna kita berzikir tu dengan bilangan sebanyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha nafsihi, dan keredaan daripadamu, wa zinata arshihi, seberat timbangan aras singgah sana Allah taala, wa midada kalimatihi, dan sebanyak bilangan dakwat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saya terangkan di sini kisahnya. Muka surat 115. Riwayat hadisnya sebagaimana yang diberitahu oleh Sayyidah Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahawa Rasulullah telah keluar dari kamar Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha di waktu awal pagi ketika menunaikan salat subuh. Ketika itu Sayyidah Juwairiyah berada di tempat salatnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya ketika waktu duha, dan Sayyidah Juwairiyah masih tetap juga di tempat salatnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu masih dalam keadaan begini daripada ketika aku meninggalkan kamu tadi, wahai Juwairiyah?" Berkata Juwairiyah, "Ya." Lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Sesungguhnya aku telah menyebutkan selepas kamu tadi 4 kalimat dengan 3 kali bacaan. Jika ditimbang dengan apa yang kamu baca dari tadi, akan sama timbangan pahalanya." Masya Allah.
Apa dia? Iaitu Nabi baca tadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, dengan bilangan sebanyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa ridha nafsihi, dengan keredaan Allah taala, wa zinata arsy, dengan seberat timbangan arasy hingga sana Allah taala, wa midada kalimati, dengan sebanyak bilangan dakwat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, para jemaah sekalian, ni hadis ni sahih. Riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah radhiyallahu anhuma, insya-Allah. Apa yang kita faham daripada hadis ni? Kisah dia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahulah nak keluar rumah pagi-pagi tu nak pergi masjid. Nak pergi masjid, Rasulullah ni sebagai imam pergi masjid untuk sembahyang subuh berjamaah. Jadi dilihatnya Juwairiyah tadi duduk di tempat salat dia. Ketika dah habis main subuh, dah habis waktu duha, menurut riwayat di sini waktu lebih kurang dah naik matahari, Nabi pun balik ke rumah. Lamalah, makna bayangkan kalau sekarang ni subuh pukul apa, 5.44 ataupun jadi mungkin sebelum subuh tu 5.35 Nabi dah keluar pagi tu kan. Jadi matahari terbit Singapura berapa, 7 letaklah pukul 7 Nabi balik itu lebih kurang dah waktu duha, dah 7.20, 7.30 gitulah pagi. Jadi apabila Nabi SAW melihatkan Juwairiyah berada di tempat yang sama ketika Nabi keluar tu, sama juga duduk, sama juga. Jadi Nabi bertanya, ya wahai Juwairiyah, adakah kamu masih dalam keadaan begini ketika saya ni baru keluar tadi? Sama juga tempat kamu duduk situ. Sayyidah Juwairiyah mengatakan, ya Rasulullah, saya masih berada di sini juga. Maknanya Sayyidah Juwairiyah banyaklah dia punya zikirnya apa tak, wallahu alam lah, dia duduk lama di situ berzikir. Jadi Rasulullah memberitahu, Masya Allah, ini berita baik untuk para penonton, para jemaah, untuk diri saya juga. Nabi kata, saya telah menyebutkan tadi tiga kali bacaan lah. Kalau ditimbang dengan apa yang kamu baca daripada tadi sebelum Nabi keluar, kemudian sampai Nabi balik masih lagi dia berzikir, Nabi kata sama pahala macam kamu duduk lama tu, mungkin 2-3 jam tadi sama pahala. Nabi sebut 3 kali bacaan, sama pahala dengan apa yang dia berzikir 3 jam tadi. Jadi apa yang kita faham di sini para penonton sekalian, ini hadis ini kita amalkanlah. Zikir ini Rasulullah ajar melalui Sayyidah Juwairiyah, dan Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha sampai kepada kita amalkan. Lagi-lagi bulan Ramadan ni dibuka segala pintu syurga, masya-Allah. Kita baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Mungkin saya percaya ramai orang-orang salih di luar sana, orang-orang alim ramai yang membaca. Dia bagusnya waktu pagi lah, sebab ini berlaku pun waktu pagi Rasulullah tegur Sayyidah Juwairiyah. Dan satu lagi daripada hadis tadi, ini pun sebagai teguran yang secara tak langsung jugalah. Sebab sebagai seorang isteri, yalah, suami kadang pergi masjid, balik masjid, tak kalah kalau pergi masjid, memanglah isteri mungkin tengah sembahyang, tapi tak kalah suami balik masjid pun duduk kat situ, kenalah layan. Suami baru balik, mungkin dia nak makan, nak minum. Kalau zaman sekarang ni mungkin dia nak teh tarik mungkin nak roti ke apa. Jadi teguran secara tak rasmi lah, makna wahai isteri-isteri, wahai Juwairiyah. Maknanya nak kata Rasulullah ni balik daripada masjid, tak kalah duduk berjam, memang baguslah berzikir, tapi ada tanggungjawab dengan suami, tanggungjawab di rumah. Jadi persiapkanlah apa yang patut, tanya suami nak apa kan. Jadi jangan duduk. Jadi gitulah yang kadang-kadang Rasulullah ni alaihi salatu wassalam nak mendidik. Ada masa-masa ditegur ni secara langsung, tapi ada masa-masa ditegur secara sebagai kita boleh faham sendirilah. Jadi inilah di antara faedah-faedah yang boleh kita faham daripada hadis sahih tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca kalau boleh. Mungkin kita dah boleh start baca besok, ataupun siapa-siapa dah amalkan teruskan. Lagi bulan Ramadan kita banyakkan, selain daripada kita bincangkan tadi, banyak bersujud, banyak melakukan sembahyang-sembahyang sunat, mudah-mudahan dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga.
perbanyakkanlah juga zikir. Bulan Ramadan sekarang pun kita banyakkan berzikir juga, tapi kalau bulan Ramadan kita lebihkan sedikit. Pasal ni bulan yang mana hati kita jadi lembut bulan Ramadan ni, sebab kita berpuasa. Jadi puasa ni kita tekan nafsu kita supaya kita dapat kontrol dia. Hati akan menjadi mudah berzikir, menjadi lembut dan bercahaya, insya-Allah. Jadi kita banyakkan baca pagi-pagi. Kalau tak sempat pagi, sibuk, okeylah petang pun boleh, malam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Soalan ni sekarang para penonton sekalian, ni soalan penting. Orang kalau kat luar sana, kalau ada soalan-soalan, ada cepu mas, ada apa, dia punya ganjaran. Ini cuma kita nak asah fikiran kita lah. Di sini kenapa soalannya, kenapa yang Nabi zikir 3 kali bersamaan dengan 3 jam yang Sayyidah Juwairiyah berzikir? Allah saya pula sama, ni kan sekejap, ni lama. Kita perhatikan di sini, iaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Mana kita baca zikir tadi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, dengan sebanyak bilangan makhluk Allah Ta'ala. Ya Allah, tuan-tuan para hadirin, para jemaah sekalian rahimakumullah, berapa banyak makhluk Allah Ta'ala? Ini soalan penting. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berapa banyak? Kita ambil manusia sajalah. Berapa ramai manusia pada hari ini? Manusia pada hari ini lebih kurang katanya dah 6-7 bilion. 6-7 bilion. China saja dah 1.2 bilion kata. India pun lebih kurang 1.2 bilion. India dengan China nak dekat sama. Dah nak dekat 2.4 bilion. Ini belum lagi orang-orang lain, bangsa lain. Maknanya kita berzikir, ya Allah subhanallah wa bihamdi, dengan bilangan makhluk ya Allah, manusia saja dah 7 bilion. Ini baru manusia, belum lagi burung-burung, belum lagi ikan-ikan di laut, belum lagi makhluk-makhluk yang lain, semut, benda-benda yang kita tak nampak ni, hama-hama ni, bakteria semua ni. Kita tahu, jadi bilangan bukan saja bilion, mungkin trilion. Lebih daripada itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala ni, bintang-bintang. Sebagaimana para saintis mengatakan, bintang-bintang di langit, berapa banyak bintang-bintang di langit? Dia kata banyaknya bintang-bintang di langit lebih kurang dengan bilangan pasir-pasir di lautan. Ada yang kata pasir-pasir di tepi laut. Macam mana nak kira tu? Jadi Masya Allah, kita baca tadi subhanallah wa bihamdihi dengan bilangan makhluk Allah Ta'ala. Kemudian apa? Dengan reda pada dirimu, ya Allah, amin ya rabbal alamin, wa zinata arsy, dengan seberat timbangan arash, singgah sana Allah Ta'ala. Ya Allah, kita pun tak tahu. Ini katanya 7 langit ni, alam ni, kalaulah nak dibandingkan dengan Al-Kursi ni, wasi'a kursiyus samawati wal ard, ni satu makhluk Allah Ta'ala, Al-Kursi. Ada hadis menyebut 7 langit dengan satu kursi ni, ciptaan Allah Ta'ala, ibarat 7 batu dicampakkan di tengah-tengah padang. Maknanya 7 langit tu ibarat 7 batu, padang tu Al-Kursi. Kemudian Al-Kursi pula kalau nak dibandingkan dengan singgasana Allah Ta'ala, arash, singgasana Allah Ta'ala, ibarat juga macam Al-Kursi tu dicampak ke satu benda kecil, dicampakkan di satu padang yang besar. Padang tu ibarat Al-Arash, singgasana Allah, dan Al-Kursi tu ibarat benda kecil yang dicampak. Begitu ya Allah. Jadi dengan seberat timbangan singgasana Allah Ta'ala, ya Allah. Kemudian dengan zikir tadi subhanallah wa bihamdihi wa midada kalimati, dengan bilangan sebanyak bilangan dakwat kalimat-kalimatnya, ya Allah. Ini ada ulama mengatakan yang maksud kalimat-kalimat Allah ni yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dan keagungan Allah Ta'ala. Ada yang menafsirkan midada kalimatihi ni iaitu maklumat Allah Ta'ala. Ya Allah, manalah kita tahu berapa banyak ya. Jadi tuan-tuan, para jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, ini kita perbanyakkan pagi-pagi 3 kali. Nak baca 5 kali pun boleh, 10 kali. Tapi yang digalakkan 3 kali, tambahan 5 kali, 7 kali, 10 kali sebagai zikir biasa sajalah. Petang pun boleh, malam pun boleh. InsyaAllah, mudah-mudahan ya Allah, umur kita 80, 70 tahun, 90 tahun, tetapi kita mengharapkan ya Allah, catatan amalan kita ibarat seperti ribuan tahun,
dan mudah-mudahan yang paling kita harapkan dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi para penonton sekalian, para jemaah, ini berkenaan zikir-zikir yang boleh kita amalkanlah. Sebenarnya banyaklah, mungkin para jemaah ada amalan-amalan tertentu. Ada yang mengamalkan mungkin di sana orang-orang tasawuf dan sebagainya, dia ada amalan zikir maksurat, macam disusun pagi petang bacaan. Itu kita amalkanlah kalau mana yang sempat. Dan satu lagi surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, yalah, kita selain Ramadan pun baca, tapi Ramadan mungkin kita lebihkan sikit. Ni sekarang pula tengah orang semua duduk rumah, ini satu kebaikan juga, kita lebihkan masa dengan berzikir, ibadah sunat, baca Quran. Surah Al-Mulk juga, Masya Allah, surah Al-Mulk, surah yang ada 30 ayat. Permulaannya Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Nabi memberi jaminan, Masya Allah. Siapa-siapa nak jadikan kuburnya sebagai tempat yang bahagia, siapa nak jadikan alam barzakhnya selamat, insya-Allah banyakkan baca surah Al-Mulk. Nabi mengatakan ni surah Al-Waqiyah, Al-Mani'ah, Al-Munjiyah. Surah yang mana dia penyelamat, Al-Munjiyah, Al-Mani'ah, penghalang daripada azab kubur. Insya-Allah kita mudah-mudahan kita rajinkan diri kita ni, bulan-bulan yang begitu penuh dengan berkat, barakah bahasa Arabnya, karimun, anugerah daripada Allah Ta'ala dengan begitu banyak kelebihan. Jadi ini antara amalan. Jadi saya ulang kaji tadi balik, iaitu berkenaan nanti insyaAllah bulan Ramadan ni, siapa-siapa yang sembahyang berjamaah di rumah, kita biasakan baca Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kemudian waktu tarawih tu bacalah astaghfirullah rabbal baraya. Ni ada masjid-masjid pun baca, ataupun baca ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, ataupun baca selawat. Kemudian baca tadi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Dan banyakkan sembahyang sunat. Rasulullah jamin siapa yang banyak sembahyang sunat, rajin sembahyang sunat, akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Baik para jemaah sekalian, kita akhiri kuliah maghrib kita. Kita baca sama-sama macam tadilah. Kita baca dengan niat, ya Allah, mudah-mudahanlah dimasukkan kita ke syurga dan dijauhkan daripada api neraka, dan diterima segala amalan soleh kita, dan mudah-mudahan dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Kita baca sama-sama zikir tadi yang saya sebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengumuman sekali ini nak kasih tahu yang ini kelas kita ni kelas yang terakhir, insyaallah nanti Ramadan kuliah ni akan diberhentikan sementara lah. InsyaAllah kita dalam kesihatan, keafiatan, InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kesihatan. Dan InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.